Sedikit mengenai pilihan raya negeri yang telah berlangsung lah. Satu, saya tak nak pergi terlalu detail, terlalu dalam mengenai dia punya pecahan kerusi dan sebagainya. Itu boleh cek lah dekat laman web ke, boleh tahu. Saya nak bincang secara lebih keseluruhan apa yang sedang berlaku. Satu, dari segi keputusan tu, apakah maksud dia keputusan tu? Ada banyak penganalisan mengatakan Malaysia menjadi semakin berpecah mengikut kaum. Ada yang penganalisa kata keharmonian Malaysia sedang tergugat, dan itu yang telah tercermin di dalam pilihan raya negeri lah. Yang kita nak tengok lebih dalam juga, pada masa yang sama kita nak cuba cari penyelesaian kepada krisis-krisis politik dan krisis ekonomi yang sedang berlaku lah di Malaysia. Satu, kalau kita lihat keputusan pilihan raya negeri, dia dari segi asas dia tidak membawa sebarang perubahan yang signifikan. Misalnya keputusan dia tiga sama lah. Negeri-negeri yang disandang oleh Perikatan Nasional masih lagi di bawah Perikatan Nasional, dan juga negeri yang dikuasai oleh Pakatan Harapan dan Barisan Nasional ni masih lagi di bawah Pakatan Harapan lah. Tetapi apa yang kita harus teliti, dari segi prestasi ada perbezaan, iaitu Perikatan Nasional prestasi mereka jauh lebih bagus jika dibanding dengan Pakatan Harapan punya prestasi lah. Maksudnya di negeri-negeri yang di mana Perikatan Nasional berkuasa, mereka dapat sapu habis. Terengganu sapu habis, Kelantan hampir, Kedah hampir. Kita nampak Pakatan Harapan ni dia tak dapat nak masuk ke dalam negeri-negeri ni langsung. Tapi pada masa yang sama, di negeri-negeri yang Pakatan Harapan pegang, Selangor misalnya, Negeri Sembilan misalnya, Selangor terutamanya, kita nampak Perikatan Nasional telah berjaya meningkatkan mereka punya kerusi lah, dengan agak banyak, sehingga menggugat kerajaan Selangor, di mana kerajaan Selangor yang untuk sekian lama dipegang oleh Pakatan Harapan sekarang telah hilang 2/3 majoriti lah. Mereka sekarang terpaksa memerintah tanpa sokongan yang kuat. Lagi satu yang saya nak highlight di sini, kalau kita lihat UMNO ni, sebab kenapa saya sebut UMNO, sebab parti-parti komponen lain di dalam Barisan Nasional tak bertanding. MIC, MCA tak bertanding. So hanya UMNO saja bertanding. Dan kalau kita tahu sejarah, memang UMNO Barisan Nasional ni parti yang sangat popular pada satu masa dahulu, memegang kuasa kerajaan dan mendapat banyak sokongan dari rakyat. Tetapi sekarang mereka adalah antara parti yang paling kecil di Malaysia. Walaupun 100 lebih tempat mereka bertanding, hanya berjaya dapat 19 kerusi saja. Kalah di hampir 80% daripada tempat yang mereka bertanding lah. So ini satu, kalau kita lihat, pemenang paling besar adalah PAS lah. PAS dapat banyak kerusi, menang hampir di 80% tempat mereka bertanding. Dan Barisan Nasional UMNO adalah parti yang paling teruk kalah lah dalam pilihan raya negeri kali ini. Kenapa ada rakyat tidak ingin sokong UMNO, dan juga kenapa ada kekurangan sokongan kepada Pakatan Harapan? Satu, yang bagi organisasi kita adalah sangat jelas, di mana kepimpinan kerajaan pusat di bawah Pakatan Harapan dan Barisan Nasional ni, dia mengecewakan rakyat lah, kebanyakan rakyat. Apabila dia datang ke kuasa, kalau kita ingat Pakatan Harapan ni, dia bukan pertama kali pegang kuasa. Dia pernah pegang kuasa 22 bulan, 2018 ke 2020. Lepas tu dia digulingkan, dan sekarang dia pegang kuasa hampir 8 ke 9 bulan lah sejak pilihan raya umum yang lepas. Dan di bawah pemerintahan Pakatan Harapan ni, walaupun sebelum mereka menjadi kerajaan, mereka buat banyak janji. Ini kita akan baiki ekonomi, kita akan tingkatkan gaji, kita akan pendidikan percuma, mansur tol dan sebagainya, macam-macam janji. Tetapi apabila mereka datang ke kuasa, kita tengok janji-janji itu bukan nak dikata tidak dicapai, malah dilupakan, langsung tak disebut pun.
Malah ada yang memperkecilkan janji-janji ataupun tuntutan rakyat apabila mereka dah datang ke kuasa. So ini menimbulkan kemarahan rakyat yang kalau kita lihat pada 2018 sokong Pakatan Harapan, ramai-ramai pergi undi nak angkat mereka jadi kerajaan. Tetapi kenapa rakyat yang sama yang sokong Pakatan Harapan pada 2018 sekarang ni mereka dah tak suka dengan Pakatan Harapan? Ini disebabkan oleh pemerintahan Pakatan Harapan sendiri. Itu adalah faktor utama lah. Lagi satu faktor adalah Pakatan Harapan punya pemerintahan. Pemerintahan mereka tak nampak telus. Mereka adalah anti korupsi, mereka akan lawan korupsi, selamatkan Malaysia dan sebagainya. Tetapi kita lihat di dalam kalangan orang-orang Pakatan Harapan pun ada yang korup. Dan apa yang kerajaan buat, kerajaan dia tak menghukum mereka, bawa mereka ke mahkamah ke, yang ada kes di mahkamah pun ditangguh. Tetapi pada masa yang sama mereka menyerang lawan politik mereka, mereka menyerang pembangkang. So ini nampak hipokrasi. Rakyat nampak ini yang BN buat sebelum ni. Kamu orang datang ke kuasa buat benda yang sama. Ingat tak Azam Baki, ketua SPRM kita lah, Badan Pencegahan Rasuah. Dia merupakan seorang yang korup. Dan geng-geng Pakatan Harapan ni pada tahun lepas melancarkan protes jalanan, suruh dia disingkirkan dari kuasa. Tetapi sekarang Azam Baki diteruskan. Dia masih lagi menjadi ketua SPRM. Dulu masa Najib menjadi Perdana Menteri, dia juga pada waktu yang sama mengambil portfolio Menteri Kewangan. Itu dikritik oleh pembangkang masa tu, Pakatan Harapan. Anwar kritik, cakap mana boleh Perdana Menteri ambil portfolio Kementerian Kewangan. Tapi sekarang Anwar buat benda yang sama. So ini semua, benda-benda ni semua meningkatkan kemarahan rakyat lah, dari segi pemerintahan. Lagi satu faktor disebabkan oleh Pakatan Harapan membuat koalisi dengan Barisan Nasional. Kita faham memang kalau kita buat koalisi dengan Barisan Nasional, kita boleh tubuh kerajaan, itu kita faham. Tetapi adakah masyarakat, populasi Malaysia boleh terima Barisan Nasional yang mereka memang benci, terutamanya masyarakat di Pantai Timur, rakyat Terengganu, rakyat Kelantan, rakyat Kedah? Adakah mereka boleh terima Barisan Nasional yang mereka memang benci Barisan Nasional dari dulu lagi? Mereka tak undi ke Barisan Nasional sebab mereka rasa Barisan Nasional ni tidak adil. Mereka pegang kerajaan pusat dan mereka meminggirkan negeri-negeri timur yang kurang perindustrian. Barisan Nasional lebih fokus pada Selangor, di bandar-bandar besar. So oleh itu, ataupun di negeri-negeri di bawah naungan mereka lah. So oleh itu masyarakat Pantai Timur ni kita harus ingat, mereka tak suka dengan Barisan Nasional ni. So apabila Pakatan Harapan buat koalisi dengan Barisan Nasional, tambah pula dia jadikan Zahid Ibrahim yang merupakan seorang yang korup, yang mempunyai lebih dari 40 pertuduhan di mahkamah, dijadikan Zahid Ibrahim sebagai timbalan Perdana Menteri. Zahid Hamidi sebagai siapa Zahid Ibrahim? Zahid Hamidi menjadi timbalan Perdana Menteri. So ini mewujudkan kemarahan rakyat. So, rakyat tak yakin kerajaan ni boleh mentadbir dengan telus. Itu memang ada satu tanda soal lah. Bagi kita, kekalahan Pakatan Harapan, kekurangan undi Pakatan Harapan ni ada banyak faktor di mana kesalahan mereka sendiri. Kalau Pakatan Harapan ni, dia ada 9 bulan pemerintahan, dia ada kuasa kerajaan, maksudnya dia boleh bawa program-program, polisi-polisi ekonomi yang boleh mendapatkan sokongan rakyat. Misalnya gaji minimum yang lebih tinggi ke, kalau dia menambah baik kita punya infrastruktur awam, kita punya hospital, kita punya pendidikan. Kalau dia bagi anak muda lebih banyak peluang pekerjaan, gaji yang lebih tinggi dan sebagainya. Kalau Pakatan Harapan telah melakukan perkara-perkara itu dari awal mereka ambil kuasa, sekarang mungkin rakyat akan sokong. Tapi mereka tak buat apa pun. Hanya sebelum pilihan raya, tiba-tiba umumkan bantuan ramah, bagi wang tunai. Macam Najib lah sebelum ni, bantuan wang tunai RM500, RM300 untuk satu kali dia bagi. Itu bukannya akan menyelesaikan masalah rakyat sekarang.
Rakyat sedang tertekan disebabkan ekonomi. Inflasi sangat tinggi, harga makanan sangat tinggi, peluang pekerjaan tak ada, gaji sangat rendah, hospital tak cukup, hospital sesak, anak muda kelas pekerja punya anak-anak tak ada tempat pendidikan yang mereka boleh mampu untuk hantar. Ini masalah. Kamu nak bagi duit bantuan ramah sedikit, itu bukan menyelesaikan. Kerajaan pula membawa ekonomi madani. Sebelum pilihan raya negeri ini baru nak tergopoh-gopoh nak bawa ekonomi madani bagai dalam ekonomi madani itu tak ada pun program yang konkret. Kita akan naik gaji kamu ke, tak ada pun. Dia just sembang kosong. Ini semua sama macam Najib lah dulu dia buat program transformasi negara. Samalah. Ini just ulang benda yang sama macam tu. Dan oleh sebab itu rakyat memang tidak yakin. Walaupun kerajaan sekarang ni yang Anwar ni dia cakap, oh kita akan bawa pelaburan, China akan masuk, Elon Musk akan masuk, bawa Tesla sebagainya. Rakyat tak percayalah benda ni semua. So ini semua adalah just sekadar janji-janji kosong. Kamu orang pernah janji banyak kali, semua janji tak ditepati. Ini adalah untuk menghukum Kerajaan Pakatan Harapan. Rakyat tak setuju dengan itu. Itu yang kita nampak dalam pilihan raya negeri. Ini bukan kita cakap keputusan pilihan raya negeri memang macam tu. Satu persoalan, kenapa di Selangor PN boleh dapat sampai berapa kerusi dari Selangor? 22 kerusi kalau tak salah saya. 22 ke 24 kerusi daripada 56 kerusi. Banyak. Sebelum ni mereka hanya ada 5 kerusi saja. Mereka boleh tambah 4 kali ganda. Kenapa? So ini menunjukkan bahawa faktor Pakatan Harapan tu yang tidak mendepati janji itu adalah sangat besar. Faktor ekonomi memberi kesan kepada rakyat. Tetapi mungkin ada pelopor-pelopor yang kata, oh tak ada, ini sebab rakyat adalah resis. Rakyat dia termakan dengan propaganda PAS yang mengatakan hak keistimewaan kaum Melayu akan tergugat jika PH sambung berkuasa. So ini kita nak kaji sikit lah. Satu, kalau kita lihat pemerintahan Pakatan Harapan dari 2018 ke 2020 ke ataupun yang 10 bulan yang sebelum ni, dan kalau kita lihat semua ucapan dan kenyataan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, tidak ada apa-apa indikasi yang mengatakan hak keistimewaan kaum Melayu akan tergugat. Hak keistimewaan yang termaktub dalam perlembagaan tu, tak ada orang yang menggugat pun. DAP pun tak cakap apa untuk menggugat. Bagi kita lihat hak keistimewaan ni bukan menjadi salah satu fokus utama lah bagi masyarakat Melayu. Yang lebih memberi kesan kepada mereka adalah tidak ada perindustrian di Kedah, di Terengganu, tidak ada peningkatan ekonomi, tidak ada peluang pekerjaan bagi anak muda. Anak muda di Kelantan, Terengganu semua kena datang KL. Dia tak ada kat sana, dia tak ada masa depan. Tak ada pembangunan, tak ada infrastruktur. Hasil banyak, hasil negeri Kelantan banyak. Dia dapat minyak, dia ada pelancongan, ada pulau-pulau yang cantik, kamu orang tahulah. Semua hasil tu kenapa tak dapat pada negeri? You see, kerajaan pusat ambil dan pengagihan tu sangat sedikit. Pengagihan juga termasuk dalam pengagihan pembangunan, semua sangat sedikit. So ini yang yang kita lihat memberi kesan yang paling besar bagi masyarakat Kelantan, Terengganu dan Kedah. Bukannya hak keistimewaan Melayu lah, ini anggaran kita lah. Dan memang kalau kita lihat masyarakat Kelantan, Terengganu, Kedah ni memang dari turun-temurun mereka memang tak suka dengan kerajaan pusat. Yang kerajaan pusat ni memang tidak adil bagi mereka. So ini kita tak rasa ini adalah disebabkan oleh perkauman. Tetapi pada masa yang sama, masyarakat bukan Melayu memang mereka rasa takut dengan Perikatan Nasional. So kenapa masyarakat bukan Melayu takut dengan Perikatan Nasional? Disebabkan pemimpin Perikatan Nasional, terutamanya pemimpin PAS, dia memainkan banyak sentimen perkauman. Sebelum pilihan raya, kempen pilihan raya di media sosial, TikTok dan sebagainya, banyak main sentimen perkauman. Kenapa mereka main sentimen perkauman? Kita punya hujah sebab mereka tak ada isu lain yang mereka boleh mainkan.
PAS dengan PPBN, Perikatan Nasional, mereka kurang kritik Pakatan Harapan dari segi polisi ekonomi. Apa yang mereka kritik adalah setiap kali, oh ini DAP adalah Cina, nanti mereka akan menghakis hak Melayu dan mereka akan tidak bermoral, dia akan bawa budaya LGBTQ. Ini saja mereka cakap. Sebab dari segi ekonomi, kalau kita lihat Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan sama je. Dua-dua bukannya mewakili kepentingan rakyat biasa. Dua-dua Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan mewakili kepentingan kelas majikan, orang-orang yang kaya, orang-orang yang ada bisnes besar, koperasi besar. Semua polisi ekonomi mereka menolong orang kapitalis yang besar. Dia tak menolong masyarakat miskin. Dia bukannya menolong masyarakat kawasan pedalaman, petani, anak muda miskin yang sekarang sedang terlibat dalam kerja-kerja ekonomi gig yang tak ada masa depan. Dia tak mewakili kepentingan mereka. So ini sebab itu jarang kita lihat mereka serang satu sama lain menggunakan hujah ekonomi. Tak ada hujah ekonomi. Serang satu sama lain hanya menggunakan hujah-hujah yang di atas permukaan, hujah-hujah yang saya sebut tadi lah. Culture, budaya, mengkritik budaya, asyik mengkritik budaya. Oleh sebab tu masyarakat bukan Melayu, minoriti yang bilangan dia kurang, mereka rasa terancam. Sebab tu kita lihat hampir 90% daripada masyarakat bukan Melayu ni tidak mengundi kepada Perikatan Nasional, mereka mengundi Pakatan Harapan. Dan Pakatan Harapan sebenarnya mendapat kelebihan disebabkan itu. Masyarakat bukan Melayu pun tak puas dengan pemerintah Pakatan Harapan, tapi dia rasa dia tak ada pilihan. Kalau saya tak undi Pakatan Harapan, saya takut Perikatan Nasional akan ambil kuasa, hak saya akan terhakis. Jadi ini ketakutan. Dan ketakutan ini diwujudkan oleh pemimpin PAS. Pemimpin PAS sendiri yang cakap bukan-bukan, dan juga pemimpin Pakatan Harapan juga. Ini juga kita kena ingat. Orang macam Lim Guan Eng, dia beri ucapan, dia cakap, oh kalau PAS memerintah Pulau Pinang, nanti dia akan hancur semua kuil-kuil Buddha. Dia cakap macam tu. Itu satu kenyataan yang tidak berasas. Di Kelantan sendiri ada kuil-kuil Buddha yang tidak pernah dihancur. So benda-benda macam ni, retorik-retorik ini yang memainkan sentimen, di mana rakyat merasa takut untuk undi. So memang ada wujud polarisasi, perbezaan di antara kaum, tetapi bukannya masyarakat Melayu semua pergi undi Perikatan Nasional hanya semata-mata untuk mempertahankan hak mereka ke. Bukan seperti itu. Ramai masyarakat Melayu tak puas dengan Pakatan Harapan. Tapi adakah Perikatan Nasional adalah harapan? Itu pun tidak. So Perikatan Nasional pun janganlah syok sangat. Kamu orang fikir sekarang ramai orang sokong, tapi rakyat sokong kamu sebab tak ada pilihan. Sebab mereka benci Pakatan Harapan, mereka nak tunjuk kebencian mereka undi pada kamu untuk hukum Pakatan Harapan. Bukannya mereka 100% percaya kepada kamu juga. Itu pun perlu diingatlah. Faktor yang penting yang kita harus bincang sini, tak ada pilihan untuk rakyat. Kedua-dua pilihan yang ada, dua-dua menindas rakyat yang tak pernah lah sampai sekarang, tak pernah mengangkat kepentingan rakyat. Habis rakyat ada pilihan apa? So orang-orang yang rasa tak suka dengan kerajaan Pakatan Harapan akan mengundi kepada pembangkang. Orang-orang yang takut dengan pembangkang akan mengundi kepada Pakatan Harapan. Ini yang telah berlaku lah. Kita tidak boleh membuat analisa mudah mengatakan, oh rasis, ini semua rasis. Orang Melayu semua ikut PN, yang bukan Melayu semua ikut PH. Tak betul. 30% daripada rakyat Melayu, terutamanya yang duduk di pantai barat, undi kepada Pakatan Harapan. Masyarakat Melayu juga ada yang takut dengan PAS, retorik PAS tu. So kita harus ingat dan kita harus buat analisa dengan lebih dalam lah mengenai perkara ini. Satu di sini kalau kita lihat persoalan yang muncul, adakah pilihan raya negeri ini akan memberi kesan kepada kerajaan pusat? So ramai yang mengata sebelum pilihan raya negeri kan, ramai yang kata kalau Selangor jatuh, habislah kerajaan pusat jatuh. Tapi Selangor tak jatuh. Walaupun Selangor dah lemah, PH punya kuasa sudah lemah, Selangor tak jatuh.
So oleh itu kerajaan Pakatan Harapan sekarang nampak macam mereka stabil, mereka sudah kukuh, tapi ini adalah ilusi. Kerajaan yang ada sekarang ni sangat tidak stabil. Memang mereka boleh digulingkan pada bila-bila masa sebenarnya. Ini tunggu masa lah. Kalau kita ingat pada 2020, apabila kerajaan Pakatan Harapan pada waktu itu memegang kerajaan, dia bukannya parlimen tergantung waktu itu dia pegang kerajaan. Tetapi disebabkan dia tidak popular, rakyat tak suka dengan kepimpinan Pakatan Harapan, dan pada setiap kali pilihan raya kecil, rakyat telah mengundi untuk Muafakat Nasional pada waktu itu. So apabila Muafakat Nasional menjadi lebih popular, ini mewujudkan ketegangan dalam geng-geng Pakatan Harapan. Mereka jadi risau, mereka jadi cemas. Ni Muafakat Nasional sedang popular, pilihan raya nanti kita akan kalah. So oleh sebab tu ada banyak perpecahan di dalam Pakatan Harapan sampai bersatu mengkhianati kepimpinan Pakatan Harapan, tukar dia punya aliansi, masuk dengan BN dan PAS dan tangkap kerajaan pusat lah. Itu yang kita nampak apa yang berlaku. Pada waktu ni parlimen tergantung. Parlimen bukannya kukuh, parlimen dah tergantung. Yang Barisan Nasional ni dengan 30 ahli parlimen memberi sokongan kepada Pakatan Harapan. Bila-bila masa mereka boleh mengubah sokongan. Mereka boleh sokong Perikatan Nasional pula. Dan Perikatan Nasional akan jadi kerajaan. Kenapa Barisan Nasional tak sokong Perikatan Nasional? Sebab Zahid Hamidi. Sebab Zahid Hamidi seorang dia nak keluar daripada dia punya tuduhan-tuduhan korupsi. So dia sudah buat deal lah dengan Pakatan Harapan. Kamu keluarkan tuduhan korupsi saya akan sokong kamu. Dan ramai di dalam Barisan Nasional pun menentang Zahid Hamidi. Mereka tak suka, mereka takut. Sebab tengoklah pilihan raya ni, UMNO hampir tak relevan dah. So ramai yang gelisah, adakah UMNO dia boleh pulihkan sokongan dia. Ramai gelisah dan ramai yang tak setuju dengan Zahid Hamidi menjadi ketua. Tetapi mereka tak boleh nak cakap apa. Zahid Hamidi terlalu berkuasa, dia birokrasi, dia akan pecat. Kan dia pecat Khairi, siapa-siapa yang menentang dia pecat je. So sebab tu semua mendiam diri. Tak ada orang pun yang kritik Zahid Hamidi, cakap sebab Zahid Hamidi lah yang UMNO kalah, teruk-teruk kalah. Tak ada yang kritik, semua diam. So buat masa ini, lagi satu UMNO juga mendapat kelebihan daripada kerjasama ni lah. Kalau kita lihat contoh di Negeri Sembilan, UMNO dapat 14 kerusi, Pakatan Harapan dapat 17 kerusi, tapi menteri besar lah UMNO. So UMNO boleh ada kelebihan dengan membuat kerjasama ni. Exco Selangor seorang UMNO, walaupun berapa orang je Selangor UMNO menang. Di Penang hanya seorang menang, dia pun dah jadi Exco. So benda-benda macam ni lah UMNO sekarang dapat kelebihan. So mereka diam diri dan menerima semua kelebihan tu dan aku pada Zahid lah. Tapi jika UMNO menjadi semakin dibenci oleh rakyat, mungkin itu akan mewujudkan ketegangan di dalam UMNO. Mungkin akan ada orang-orang yang muncul mencabar Zahid. Dan jika Zahid jatuh, tak pastilah UMNO akan bersama dengan PH ke atau dia nak pergi dekat Perikatan Nasional. So ini memang situasi yang sangat tak stabil. Kita harus ingat Pakatan Harapan juga, mereka punya akar umbi dan sebagainya, mereka pun tak nak bekerjasama dengan UMNO. Pada pilihan raya ni kali ini, mereka terpaksa bekerjasama dengan UMNO semata-mata untuk terus memegang kerusi kerajaan. Tetapi adakah akar umbi ini dengan penyokong Pakatan Harapan akan berdiam diri, katakan jika Zahid Hamidi dibebaskan dari tuduhan korupsi? Kita tak tahu. Mungkin ramai tak puas dengan ini, dan yang tuduhan korupsi ini kemungkinan besar akan digugur. Sebab timbalan pendakwa raya yang bertanggungjawab untuk membina kes Zahid Hamidi sekarang sudah digugurkan. Akan diganti dengan pendakwa raya baru dengan alasan bahawa dia persaharan awal dan sebagainya. So ini semua indikasi Zahid Hamidi mungkin akan bebas. So jika Zahid Hamidi bebas, lagi teruk kalau bosku, kalau Najib keluar dari penjara, kita tak tahu apa akan berlaku lah. So ini semua kita masih sedang tunggu dan lihat. Mungkin pilihan raya negeri kali ini mereka dapat terlepas lah, mereka tak jatuh, kerajaan tak jatuh. Nanti akan ada pilihan raya kecil, akan ada bosku dibebaskan ke apa, akan berlaku kekecauan. So ini yang kita anggarkan.
Jangan percaya siapa-siapa yang kata, oh ni kerajaan sudah stabil, pilihan raya negeri sudah menang. Itu adalah satu ilusi. Lagi satu saya nak ambil peluang untuk mengatakan, jangan juga termakan dengan propaganda Pakatan Harapan ni yang mengatakan, oh rakyat tak undi kepada kita sebab rakyat bodoh, rakyat tak progresif. Oh masyarakat Kelantan, Terengganu, mereka semua ni mereka mundur, mereka tak faham, mereka tak progresif, mereka termakan dengan konservatif. Jangan cakap benda ni. Jangan termakan dengan propaganda ni. Ini momokan. Sebab Pakatan Harapan gagal banyak kerusi adalah kesalahan mereka sendiri. Kesalahan Pakatan Harapan sendiri. Kamu yang gagal sebagai kerajaan, kamu gagal untuk mendapatkan sokongan rakyat. Walaupun kamu berkuasa, kau boleh beri apa yang rakyat perlu. Kamu telah menafikan hak itu kepada rakyat. Sebab itu rakyat tak undi kamu. Sekarang pemimpin Pakatan Harapan, jangan kamu nak salahkan rakyat pula sebab tak undi. See? Itu adalah tanggungjawab kamu untuk mendapat undi, bukan tanggungjawab rakyat untuk beri kamu undi. Ini kita harus jelaslah sebagai organisasi. Dan seperti yang saya katakan, apa yang kita boleh buat? Perikatan Nasional pun tak boleh pakai, Pakatan Harapan pun tak boleh pakai. Semua sedang mendedakan isu berdasarkan sentimen kaum, sentimen agama, kedua-dua. Dan ketegangan ni mula dirasai oleh rakyat. Walaupun rakyat bukannya rasis ke, rakyat masih bersatu. Kita pergi mana-mana kilang, kamu tengoklah, pekerja India ke, pekerja Cina ke, pekerja Melayu, semua boleh bersatu dan melaksanakan tugasan yang mereka harus laksanakan. Tak ada masalah pun. Malaysia adalah satu negara harmoni. Sudah berdekad-dekad kita hidup macam ni. Tak ada masalah pun. Kita boleh hidup berjiran dengan kaum-kaum lain, tak ada hal. Dan kita boleh menghormati adat resam, tradisi, budaya masyarakat lain, tak ada masalah. Dan rakyat Malaysia juga terbuka untuk menerima benda-benda baru, tak ada masalah. Ini semua bukan masalah. Ini bukan masalah rakyat. Ini adalah masalah kepimpinan yang sedang mengaburi mata rakyat. Dan mereka cuba menguasai federal, menguasai pusat, kerajaan pusat, semata-mata untuk memperkayakan diri sendiri, untuk mencapai cita-cita politik mereka sendiri, ataupun memperkayakan kroni-kroni, memperkayakan kelas majikan, bukan untuk rakyat. So ini jelas. So kalau ini jelas, apa yang kita boleh buat? Apakah anak muda boleh buat? Kelas pekerja apa yang kita boleh buat? Di sini bagi kita sosialis alternatif, kita nak lihat kepada parti-parti lain. Ada tak parti-parti lain yang juga bertanding ke, ataupun yang sedang membentuk ke? Adalah parti-parti kecil, ada beberapa bebas yang telah bertanding. Parti-parti kecil seperti PSM, Parti Sosialis Malaysia, telah bertanding. Muda, Ikatan Demokrasi nama mereka, Muda, yang Syed Saddiq punya parti ni pun bertanding. Yang menariknya, Muda dengan PSM telah membuat satu koalisi, satu perjanjian. So di sini adakah Muda atau PSM boleh menjadi satu alternatif yang membawa aspirasi rakyat? Di sini pun kita harus melihat dengan sedikit kritikan jugalah. Muda dengan PSM buat satu gabungan, satu perjanjian, mereka takkan selisih lah. Mereka takkan lawan di tempat sama. Itu perjanjian mereka. So okey, Muda, kita bincang sedikit tentang Muda. Saya tak nak, Muda ni parti baru. Saya tak naklah kritik mereka sangat. Ada yang antara kepimpinan Muda kenal dengan saya. Kita agak berkawan dan sebagainya. Saya kenal orang-orang Muda ni, ramai yang ikhlas lah. Memang ikhlas, mereka nak perubahan di Malaysia. Tapi satu benda yang saya nak cakap dekat Muda ni, kepimpinan kamu masih tak betul lagi. Ramai di antara kepimpinan Muda ni bukan kelas pekerja. Mereka CEO, kelas majikan, orang-orang kaya. So macam mana orang-orang kaya ni boleh membawa agenda rakyat? Orang-orang kaya nak membawa agenda mereka. So ini satu kritikan terhadap Muda. Dan ini tercermin dalam mereka punya program. Kalau Muda betul nak jadi satu alternatif kepada parti-parti arus perdana yang ada, kalau betul nak mewakili kepentingan rakyat, nak bawa aspirasi rakyat ke hadapan, Muda harus buat satu program yang konkret, program politik yang konkret.
Maksud saya, gaji minima yang tinggi. Letaklah gaji minima RM2,000. Hak untuk pendidikan percuma bagi semua. Letaklah. Bawa radikal. Bawa tuntutan yang radikal. Dan lawan dengan kelas kapitalis. Itu satu-satunya. Kena bawa tuntutan untuk mencukaikan orang kaya. Untuk kawal keuntungan yang orang kaya buat. Salurkan sedikit daripada keuntungan tu untuk kebajikan rakyat. So ini semua kena ada. Dan kita tak nampak. Buat masa ni, muda tak bawa semua tu. Muda hanya cuba ingin bersama dengan Pakatan Harapan. Disebabkan Pakatan Harapan tak nak beri peluang kepada muda untuk bertanding di pilihan raya dan sebagainya, mereka sedang sekarang cuba lawan dengan Pakatan Harapan, menuntut. Tapi kita harus ingat, Pakatan Harapan pun ada PKR, ada DAP, ada anak muda diorang. Diorang pun nak peluang untuk bertanding juga, ada cita-cita politik. So ini cita-cita politik ni clash. Ini pergaduhan antara cita-cita politik. So ini kita tak nak. Alternatif untuk rakyat dia tak boleh sekadar untuk cita-cita politik. Dia kena bawa program yang konkret, tuntutan-tuntutan rakyat, dan mereka harus bersedia untuk memperjuangkan tuntutan itu. Untuk buat masa ni kita tak nampak muda. PSM pula, PSM adalah parti yang memang betul-betul membawa perjuangan rakyat. Kita kenal PSM. Dia sering bawa perjuangan rakyat, dia sering bawa tuntutan-tuntutan rakyat dan sebagainya. Tetapi apabila sampai pilihan raya, kita nampak PSM ni mereka kurang keyakinan dengan diri sendiri. Mereka selalu nak bersama dengan Pakatan Harapan, nak bersama dengan muda, nak bersama dengan orang-orang yang jelas tidak mewakili kepentingan rakyat. Kalau PSM terus macam ni, mereka tidak akan berjaya menjadi alternatif kepada rakyat. Apabila rakyat marah dengan PH, rakyat akan marah dengan PN pun. Bila PN diberikan peluang menjadi kerajaan, mereka pun akan mengecewakan rakyat. Rakyat akan marah dengan PN. Rakyat akan marah dengan muda jika muda tak bawa apa-apa perubahan. Pada waktu itu, PSM harus mempersembahkan diri mereka sebagai independen, bebas, tidak terikat dengan mana-mana parti. Tapi sekarang ni, nampak sangat mereka terikat dengan Pakatan Harapan. So ini adalah strategi yang salah. Saya tak kata PSM kalau kamu mengambil satu pendirian yang bebas, kamu akan dapat banyak undi. Saya tak kata tu. Tetapi ini boleh jadi satu permulaan yang bagus. Bila kamu nak intervensi dalam pilihan raya, ambil posisi independen, ambil posisi yang bebas. Bawa program-program rakyat, program yang konkret. Tak kisah berapa ramai sokong. Sekarang pun semua kalah. PSM kalah semua, deposit hilang. Habis kenapa kamu nak buat strategi-strategi yang ingin nak menang undi saja? Bawalah program yang konkret. Kenalkan program tu kepada rakyat. Guna platform pilihan raya ini untuk kempen politik, untuk bawa kamu punya tuntutan. Jangan sekadar nak menang, sebab tak boleh menang pun. Kamu nampak sentimen rakyat ni, mereka takut apa yang boleh jadi dengan kerajaan pusat. Mereka undi sebab tu. Okey, mereka bukannya undi sebab kepentingan diri ke. Ramai daripada rakyat undi sebab mereka marah dengan kerajaan. Itu sebab mereka undi. So PSM kena faham benda-benda ni. Kita pun menjemput PSM. Kalau PSM nak duduk bincang dengan kita, macam mana kita boleh wujudkan satu alternatif politik di Malaysia yang betul-betul membawa aspirasi rakyat, yang boleh mengumpul tenaga rakyat dan berjuang menentang agenda kelas kapitalis, berjuang menentang parti-parti arus perdana. Kita menjemputlah PSM untuk berbincang dengan kita. Pada masa yang sama, kita juga menyeru kepada semua organisasi-organisasi akar umbi, Kesatuan Sekerja, gerakan-gerakan anak muda yang ada, organisasi-organisasi kiri, NGO yang memperjuangkan hak pekerja, NGO yang memperjuangkan hak migran. Semua gerakan akar umbi ni harus bersatu dan menyusun diri untuk menjadi kepimpinan baru lah. Itu kita punya cita-cita, itu kita punya hasrat. Kita harus mewujudkan kepimpinan baru di Malaysia yang berdasarkan kepada akar umbi. Keahlian pemimpin parti yang baru yang saya bincang ni semua kena orang biasa, dan ia harus demokratik, dan ia harus membawa program tuntutan-tuntutan rakyat. Dan lagi satu yang sangat penting, ia harus menjadi parti yang boleh berjuang menentang agenda kelas kapitalis. Maksudnya bukan saja perjuangan politik, bukan saja pergi pilihan raya. Dia harus berani untuk menyusun gerakan-gerakan di jalan raya, gerakan-gerakan di tempat kerja, buat mogok umum, buat protes-protes untuk tuntut. Sebab hanya melalui parlimen
kamu tak boleh dapat apa yang kamu nak. Memang kita dah nampak, hanya ikut parlimen undi, rakyat punya kuasa sekadar undi, takkan bawa perubahan. Rakyat perlu menuntut lebih banyak kuasa, pergi ke jalan raya, pergi ke tempat kerja, di institut-institut pendidikan, membina perjuangan dan penentangan dari akar umbi, dari bawah. Itu yang penting. Dan anak muda yang dengar, kelas pekerja yang sedang mendengar ni, bagi kita apa yang kamu harus buat sekarang, satu, perkara pertama yang paling penting adalah untuk melihat politik dengan lebih jelas. Jangan sekadar termakan dengan propaganda yang didendangkan, analisa-analisa yang sangat cetek. Lihat dengan lebih jelas, lihat kepada kegagalan semua parti-parti politik arus perdana yang memegang kerajaan tapi tak bawa apa kelebihan. Berapa ramai Perdana Menteri sudah tukar dalam 5 tahun ni, sudah 3-4 Perdana Menteri sudah tukar. Dari Perikatan Nasional pun ada, Muhyiddin pernah jadi Perdana Menteri, Ismail Sabri, sebelum tu Najib, sebelum tu Mahathir, semua sudah, kita sudah cuba semua sosok berlainan. Semua akhirnya mengecewakan. So, kita harus, pertama sekali kita harus faham benda ni, dan daripada pemahaman itu kita harus membina penentangan, membina satu organisasi. So, seruan kita adalah untuk anak-anak muda untuk sertai dalam usaha kita sekarang ni untuk membina satu parti alternatif, parti kelas pekerja, parti yang berdasarkan kepada perjuangan kelas pekerja dan rakyat miskin, parti yang demokratik, dan juga parti yang mampu membawa naratif yang bertentangan dengan parti-parti arus perdana. Maksudnya, parti baru ni dia tak boleh hanya sekadar cakap, oh kita nak bawa gaji minimum yang tinggi, kita nak bawa kebajikan yang besar. Parti ini juga harus jelaskan bagaimana kamu nak bawa gaji minimum yang lagi tinggi. Sebab Pakatan Harapan pun janji, Barisan Nasional pun janji, bila mereka jadi kerajaan mereka tak bagi pun. Apakah jaminan bila parti yang baru ni, bila dia ambil kerajaan, dia akan bawa? Itu parti itu harus jelaskan. Jaminan itu harus diberikan melalui program yang konkret, iaitu kita akan menentang agenda kelas kapitalis. Bukannya tak ada duit. Malaysia bukan tak ada duit. Antara orang yang terkaya di Asia Tenggara adalah orang Malaysia. Robert Koch adalah orang terkaya di Asia Tenggara lah, nombor 1 lah. Dan nombor dalam top 10 tu ada ramai orang Malaysia. Malaysia sangat kaya. Orang kaya di Malaysia terlalu kaya. Ada banyak ramai bilioner. Pada waktu pandemik pun Malaysia telah mewujudkan bilioner, jutaan-jutaan baru. So jangan kita salah sangka Malaysia negara miskin. Malaysia adalah negara yang kaya. Cuma kekayaan tu semua terkumpul di tangan segelintir individu. Kita kena ada satu politik, satu perjuangan yang menuntut supaya kekayaan golongan milioner, golongan bilioner ini dituntut. Kita tuntut, kita cukaikan mereka. Kita jangan beri mereka ruang untuk melakukan penindasan kepada rakyat, eksploitasi tenaga kerja, tenaga kerja anak muda, tenaga kerja kelas pekerja. Tengoklah pekerja gig, macam mana mereka ditindas. Hujan panas mereka kerja tapi mereka tak ada jaminan kerja pun. Bila-bila masa mereka boleh dibuang macam tu. Dan jika pekerja gig ni ditindas oleh majikan, mereka tak ada suara. Nak pergi ke mana? Nak pergi ke Jabatan Tenaga Kerja. Jabatan Tenaga Kerja tak layan sebab pekerja gig tidak dianggap sebagai pekerja pun. So bayangkan apa nasib anak muda, berjuta-juta anak muda yang sekarang ni sedang ditindas. Juga bayangkan nasib kelas pekerja yang sekarang ni kilang-kilang sedang tutup. Mereka semua sedang pergi ke arah ekonomi gig. Bayangkan anak muda, beratus ribu anak muda yang sudah ada kelulusan, sudah ada ijazah tapi tak ada kerja. Semua terpaksa buat Grab, Food Panda dan sebagainya. So ini situasi masyarakat Malaysia pada waktu ini. Rakyat tak cukup duit untuk nak beli makanan pun. Makanan terlalu mahal. Tambahan pula ekonomi semakin merudum. Laporan ekonomi suku kedua baru keluar. Nampak ekspor kita jatuh, semua jatuh. Ekonomi kita pun sedang merudum pada waktu ini. Dan ini harus menjadi kita punya tumpuan utama lah. Macam mana kita nak memperbaiki keadaan rakyat Malaysia, terutamanya rakyat Malaysia yang baru sedang bangun, kena pandemik selama 2 tahun, kena lockdown dan sebagainya lah. Mungkin akan ada banyak persoalan, mungkin akan ada banyak pandangan.
Mungkin ada yang tidak setuju dengan pandangan kita. Kita galakkan untuk tulis ataupun hubungi kami, datang bincang dengan kami terbuka.